Assalamualaikum, salam satu Malaysia kepada anda yang setia menonton Wanita Hari Ini. Hari ini 10 Mac 2010 bersama saya Irin Puteri Azmi dan juga rakan tugas Nur Azura Azizul Azman. Dan seperti biasa Azura, hari Rabu kita akan membincangkan berbagai-bagai topik termasuklah topik-topik mengenai kesihatan. Nah, hari ini topik kita ada kemana-mana dengan yang cukup sinonim lah untuk mereka yang ibu-ibu yang bakal melahirkan anak ataupun yang akan melalui tepu pantang dan sebagainya. Seperti kita lalui sebelum ni kan. Saya ada pengalaman, Irin juga ada pengalaman. Apa topik kita hari ini? Tentang amalan bertungku. Baik, amalan bertungku sebenarnya merupakan amalan tradisional yang penting ketika berpantang. Tak lengkap rasanya berpantang sekiranya tidak bertungku. Biasanya tungku diperbuat daripada besi sebesar botol 500 ml dan beratnya kira-kira 1.5 kilogram. Dan bertungku juga tidak semestinya menggunakan besi kerana batu sungai atau anak lesung juga boleh digunakan. Dan pada hari ini, inilah topik yang akan kita kupas dengan lebih terperinci tentang amalan bertungku ini. Apakah kelebihannya, apakah khasiat dari kata mengamalkan bertungku ini. Ini akan kita kongsikan bersama dengan tetamu jemputan, tamu di studio. Saya memperkenalkan di sebelah hujung sana kita bersama dengan Puan Raju Kamariah Anita Raju Hussein yang lebih mesra dikenal sebagai Kanita. Selamat datang ke Wanita Hari Ini. Saya nak cerita sedikit tentang Kak Nita ni telah mengamalkan sebenarnya bertungku semenjak usia remaja dan kini nenek kepada 3 orang cucu ini masih lagi menggunakan tungku pasir sungai yang disanggai bersama herba. Siapa sangka tak sangka pula. Masih lagi kekal jelita. Ya, masih maintain. Okey. Dan di sebelahnya Raja Ibrahim Raju Hussein atau lebih mesra dengan panggilan Abang Raja, pemilik Andak Spa. Terima kasih kerana bersama kami. Dan kalau biasanya kita ingat tungku tu sinonim dengan wanita, tapi Abang Raja pun sendiri pun turut yalah sama juga betul. Walaupun seorang lelaki ni. Dan di sebelah kiri saya kami amat berbesar hati sebenarnya bersama dengan Datin Suliza Salam. Selamat datang ke studio Wanita Hari Ini. Terima kasih. Masih lagi kekal jelita ya? Ya, mengamalkan amalan bertungku? Ada. Okey. Tapi sebelum tu Abang Raja sebenarnya telah pun memberikan satu rangkap pantun kepada saya untuk dibacakan kepada penonton kita. Silakan Zura. Okey. Semerbak harum rempah disanggai. Layurkan daun di tepi pintu. Terapi warisan jangan diabai. Tidak dilupa amalan bertungku. Itu dia nukilan. Nukilan daripada Abang Raja. Okey. Jadi sebab Abang Raja boleh mungkin terangkan, kita banyak dengar tungku, ada bermacam-macam jenis tungku. Boleh terangkan apakah antara jenis-jenis yang ada di bawah di studio pada hari ini? Kalau kita perhatikan dalam di Malaysia, iaitu amalan bertungku ni memang semua bangsa menggunakan tungku semasa dalam pantang. Memang sinonim, satu terapi kampung yang unik yang kita perhatikan. Kalau antara Perlis hingga ke Sabah Sarawak memang mereka menggunakan tungku. Cuma teknik dan bahan dan juga cara penggunaan tu berlainan, tetapi tetap bertungku. Kalau mungkin Abang Raja boleh tunjukkan sedikit apa yang dibawa hari ini. Bermacam-macam jenis sebenarnya. Mungkin antaranya? Antaranya yang saya dapat kalau di dalam Malaysia iaitu tungku pasir. Tungku pasir. Yang paling popular tungku batu. Ini tungku batu. Memang popular. Kalau sebut dalam pantang, orang akan kata tungku batu. Tetapi penggunaan dia mungkin berlainan dan herba itu berlainan mengikut kesesuaian sesuatu negeri. Dan lagi satu, tungku buah-buahan, tungku pasir dan tungku garam, dan juga yang paling unik, yang paling saya suka adalah tungku besi. Tungku besi. Ya, ini saya memang mendapat kerjasama daripada kawan saya daripada Kedah. Orang utara memang menggunakan ni. Tungku besi ni memang kita rasa paling unik dalam Malaysia kerana khasiat dan kesan dia tu memang kita rasakan. Ini Abang Raja beli ataupun memang diberikan oleh seorang rakan? Memang saya pinjam daripada dia. Sebab nak tunjukkan kepada wanita hari ini, inilah antaranya terapi spa kampung yang paling kaya yang kita perhatikan. Dia punya khasiat itu memang baik sejak zaman silam lagi. Macam Kanita sini mungkin boleh ceritakan sedikit, berkongsi pengalaman bersama kami mempunyai 3 orang cucu tetapi hasilnya masih kekal jelita sehingga kini. Mungkin amalan sejak bila? Okey, saya mengamalkan daripada masa usia remaja. Masa tu ialah kita selalu datang bulan, jadi perut pun kurang selesa kan. Jadi macam senggugut. Daripada mula pada itulah. Dan ini adalah tungku pasir sungai ini adalah daripada keturunan kami lah. Benda keturun-temurun yang diajar oleh datuk nenek kita dan daripada ibu. So ibu saya pun sehingga sekarang ni 86 tahun alhamdulillah sihat, di mana kami pun sekarang ni
masih menggunakan tungku. At least seminggu sekali pun saya mesti nak bertungku. Jadi kalau nanti dilakukan secara sendiri? Yes. Saya sendiri. Tak semestinya maknanya untuk hanya wanita-wanita di dalam pantang. Sebenarnya dia semua golongan. Ya, semua golongan. Keistimewaan tungku pasir ni pula pada saya sebab pasir ni mengangkat haba kan. Jadi dia membuang toksid lah. Maknanya tungku membuang toksid dalam badan kita. Dan mana bagi saya wanita bila dalaman organ dalaman kita ni sihat, terutama sekali rahim kita sihat, di situ kita akan nampak aura aura sihat kita ya. Itu insya-Allah. Kita kena ambil sikit rahsia. Yalah. Mungkin ini nak kongsi rahsia bersama penonton. Saya bertungku masa berpantang aja. Lepas tu saya tak biasa pula bertungku kalau luar berpantang kan. Tapi mungkin Datin sendiri bagaimana amalan bertungku ni? Okey, saya melahirkan melalui cesarean, pembedahan. Jadi kalau pakai batu tu mungkin dia agak keras ke apa ya. Jadi saya dulu masa pantang dia guna tungku garam kasar. Garam kasar bungkus dengan kain dan then ada letak daun mengkudu. Macam itulah. Apa komen Datin tentang tungku moden dan tungku tradisional? Basically kalau macam tradisional ni dia ada khasiat yang sendiri. Kalau macam yang moden ni dia lebih orang kata mungkin cara pengendalian tu lebih mudah ya. Kalau macam tungku tradisional nak kena panaskan kat kuali ke dekat api ke you know. So mungkin agak ya anak-anak muda sekarang mungkin agak rasa keberatan. Jadi kalau yang moden tu senang mungkin petik je Swiss dah boleh. Tetapi basically itu lah peredaran masa. Tapi dari segi khasiat saya rasa lebih elok yang lama lah. Dan bercakap tentang amalan tungku ni juga memang agak sinonim dengan herba. Mungkin Abang Raja nak ceritakan sedikit tentang apakah herba yang dibawa di sini. Bila kita bercerita pasal tungku, walaupun tiap-tiap negeri tu dia menggunakan herba yang berlainan, tetapi bahan asas dia herba yang kerap digunakan masa amalan tu katakanlah tungku garam. Seperti yang Datin ceritakan tadi ini tungku garam bukit, iaitu kita kita akan sangaikan dia, tetapi bahan asas tu mesti nak tahu daun mengkudu. Seperti situ daun mengkudu, daun lengkuas, daun jambu batu dan juga bonglai dan juga serai wangi dan juga daun temulawak. Ada kat situ. Jadi ni antara yang daun-daun ni bersifat tarik angin. Kalau kita tarik angin. Kalau kita bertanya dengan orang-orang lama ataupun mereka berpengalaman seperti bidang kampung, pengamal-pengamal perubatan, dia memang katakan yang bila bertungku ni memang sinonim dengan tarik angin. Di dalam pantang ataupun lelaki yang kata orang tu dulu kena cika kata cika yang bisa perut. Bisa perut. Menggunakan tungku air masuk dalam botol, panaskan, tekankan kat situ. Itu untuk lelaki. Jadi tidak hanya untuk wanita sahaja ataupun bayi, tetapi lelaki pun tetap menggunakan. Cuma bahan-bahan asas tu adalah herba-herba yang ada dekat dalam dulang ni. Mungkin diperkenalkan sikit sebanyak herba-herba yang ada di sini. Ini antaranya mungkin. Yang ni daun lima perut. Yang sebelah tu daun lengkuas. Boleh Zura. Okey. Yang ni daun jambu batu. Ini daun bonglai dan juga daun mengkudu ni dia bersifat dia besar saiz dia besar. Jadi kalau katakan kita dah panaskan batu ni, kita alaskan dalam kain ataupun tuala kain batik kan untuk kita balutkan. Masa ni batu ni dah merah. Jadi bila katakan batu ataupun besi mesti nak menggunakan kain yang tebal. Jadi bila kita balut tu haba dia ni akan berpanjangan mungkin sampai sehingga 24 jam. Jadi dalam wanita yang bersalin kan. Jadi dia sentiasa menggunakan tu bila ada terasa macam tidak keselesaan dalam pantang, dia kerap menggunakan tungku. Itulah dia uniknya dan khasiatnya yang kata orang tu kita dapat rasakan yang ini adalah satu terapi yang paling berkesan masa dalam pantang. Saya masih lagi nak mengetahui dengan lebih lanjut sebenarnya rahsia amalan bertungku ini. Tapi apa pun, yalah Zura sendiri pun pernah bertungku kan? Pernah bertungku. Tak apa, tapi tungku versi moden. Saya pula versi yang agak tradisional. Mungkin faktor-faktor cara kita bersalin dan sebagainya kan. Tapi walaupun pun kita akan menguraikan yang lebih lanjut mengenai apakah perbezaan ataupun mungkin kebaikan bertungku moden dengan tungku tradisional selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi.